Assalamualaikum, nama saya Akil Daniel bin Muhammad Rasli. Hari ini saya bersama dengan dua lagi ahli kumpulan saya akan membentangkan tentang hasil kajian kami yang bertajuk Tahap Keberkesanan Sistem Pendidikan Vokasional terhadap Pelajar Vokasional. Mula-mula sekali saya akan membentangkan pengenalan. Apakah itu TVET? TVET merupakan satu singkatan yang diberikan terhadap pendidikan latihan teknikal dan vokasional. Sistem pendidikan vokasional ini bertujuan untuk mengembangkan bakat ataupun kemahiran yang terdapat dalam diri pelajar. Hala tuju sistem pendidikan ini juga adalah untuk membekalkan lebih ramai lagi tenaga kerja mahir kepada industri-industri di luar sana, khususnya industri tempatan ataupun industri nasional. Kebanyakan pelajar yang mendaftarkan diri ke sekolah vokasional adalah kerana mereka betul-betul minat ataupun ingin menceburi bidang kemahiran. Terdapat juga faktor lain, iaitu mereka percaya dan sedar bahawa dengan pendidikan vokasional ia dapat membantu mereka untuk mengembangkan lagi bakat ataupun kemahiran saja ada dalam diri mereka. Seterusnya, walaupun sekolah vokasional memberikan fokus yang lebih terhadap kemahiran pelajar, namun terdapat beberapa subjek akademik yang masih diajar di sekolah tersebut. Sebagai contoh, antara subjek akademik yang masih diajar ialah subjek Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah dan Pendidikan Islam. Namun, perbezaan antara sistem pendidikan vokasional dengan sistem pendidikan biasa ialah dari segi peruntukan masa. Masa yang diperuntukkan untuk Bahasa Melayu adalah selama 4 jam sahaja dalam tempoh seminggu. Apabila kita sebut sahaja tentang sekolah vokasional ataupun TVET, terdapat segelintir masyarakat yang beranggapan negatif terhadapnya. Terdapat dalam kalangan mereka yang menganggap sekolah vokasional hanyalah untuk mereka yang malas belajar dan tidak pandai ataupun kurang pandai dalam subjek-subjek akademik. Timbul satu persoalan, sejauh manakah tahap keberkesanan sistem pendidikan vokasional ini terhadap pelajarnya? Oleh itu, kajian ini kami lakukan untuk merungkai kebenaran sebenar berkenaan dengan tahap keberkesanan sistem pendidikan vokasional. Seterusnya kita beralih pula kepada pernyataan masalah. Antara pernyataan masalah ialah sejauh manakah tahap keberkesanan sistem pendidikan vokasional ini? Kami tertanya-tanya, adakah sistem pendidikan vokasional ini tidak mampu untuk melahirkan modal insan yang berguna kepada masyarakat sehingga ramai ataupun terdapat segelintir masyarakat yang beranggapan negatif terhadapnya? Seterusnya, apakah kelebihan yang terdapat dalam sistem pendidikan vokasional ini? Kami ingin mengetahui kelebihan yang terdapat padanya kerana beranggapan bahawa dengan kelebihan ini diharapkan agar sekolah vokasional akan mendapat sambutan yang lebih hangat dalam kalangan masyarakat. Seterusnya ialah objektif kajian. Objektif kajian yang pertama ialah untuk mendapatkan data tentang tahap keberkesanan sistem pendidikan vokasional. Data-data ini kami ingin jadikan sebagai bukti kepada masyarakat sama adakah benar atau tidak tanggapan mereka selama ini terhadap sistem pendidikan vokasional. Seterusnya ialah kami ingin menyedarkan masyarakat tentang kebaikan sistem pendidikan vokasional. Seterusnya ialah kerangka konseptual kajian. Mula-mula sekali, kami mencari satu isu yang melibatkan sistem pendidikan vokasional. Setelah itu, kami menghasilkan satu tajuk yang berkaitan dengan isu tersebut. Melalui tajuk tersebut, terdapat beberapa objektif yang ingin kami capai. Untuk mencapai objektif yang dihasilkan, beberapa metodologi telah kami lakukan atau gunakan untuk mendapatkan hasil kajian. Setelah mendapat hasil kajian, ia dianalisis. Hasil analisis tersebut kami jadikan sebagai rumusan akhir kepada tajuk yang kami hasilkan tadi. Seterusnya ialah skop dan batasan kajian. Responden yang kami pilih ialah terdiri daripada kalangan pelajar dan bekas pelajar vokasional sahaja. Hal ini kerana kami ingin mendapatkan
maklumat berkenaan sistem pendidikan vokasional daripada mereka yang telah melalui atau merasai sendiri sistem pendidikan vokasional. Seterusnya, pelajar-pelajar dan bekas pelajar vokasional tadi semua terdiri daripada warga negara Malaysia sahaja. Kita beralih pula kepada kepentingan kajian. Kajian ini adalah penting untuk membuktikan kepada masyarakat tentang kebaikan ataupun faedah yang terdapat dalam sistem pendidikan vokasional ini. Dengan bukti ini, kami berharap ia dapat mengubah cara pemikiran masyarakat ke arah yang lebih positif. Kepentingan kajian yang seterusnya ialah untuk menarik perhatian masyarakat. Ia penting kerana apabila sistem pendidikan vokasional ini menjadi perhatian kepada masyarakat, maka ia akan mendapat sambutan yang lebih hangat daripada mereka. Pada bahagian definisi operasional, ia lebih kepada operasi yang kami lakukan untuk menyiapkan tugasan ini. Daripada tajuk yang kami hasilkan, yang kami pilih, kami telah tercipta beberapa objektif kajian yang ingin kami capai, dan melalui objektif tersebut terdapat beberapa metodologi yang kami gunakan. Antaranya ialah menyebarkan borang soal selidik kepada para responden yang terdiri daripada pelajar dan bekas pelajar vokasional. Dan maklum balas yang kami perolehi daripada para responden dianalisis, dan dari analisis tersebutlah kami membuat rumusan akhir berkenaan dengan tajuk kajian kami. Akhir sekali ialah rumusan kepada bahagian pendahuluan ini. Secara keseluruhannya, kajian ini dijalankan kerana timbulnya pernyataan masalah seperti sejauh manakah tahap keberkesanan sistem pendidikan vokasional terhadap pelajar vokasional. Daripada pernyataan masalah tersebut, timbulnya pula objektif kajian yang ingin dicapai. Skop kajian yang dijalankan hanyalah dalam kalangan pelajar dan bekas pelajar vokasional sahaja. Dalam bahagian ini juga, kami sertakan sekali dengan kerangka konseptual kajian yang mana menunjukkan alur proses dalam menyiapkan kajian ini. Kajian ini juga dijalankan untuk membuktikan tentang kelebihan dan kebaikan yang terdapat dalam sistem pendidikan vokasional ini. Diharapkan agar dengan kajian ini, ia dapat memberi manfaat kepada semua pihak, sama ada individu, masyarakat dan kerajaan. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Azbirul Hisham bin Ahmad Azam. Hari ini ingin membentangkan mengenai ulasan kepustakaan dan juga metodologi kajian kes kami. Terima kasih kepada saudara Akil Daniel kerana telah memberikan saya peluang pula untuk menyampaikan pembentangan saya. Baiklah, untuk ulasan kepustakaan, teori yang berkaitan dengan kajian kes kami ialah teori pembelajaran behaviorisme dan juga teori pembelajaran kognitivisme. Teori pembelajaran behaviorisme menyatakan bahawa pendidikan adalah satu proses untuk melazimkan sesuatu perkara. Jadi contohnya, kita nak ajar anak murid kita supaya diam apabila kita menunjukkan jari di bibir kita. Jadi, kita akan menggunakan teori behaviorisme ini supaya mereka dapat melazimkan untuk diam sekiranya seseorang guru meletakkan jari pada bibirnya. Berikut adalah contoh yang boleh saya berikan, ya. Baiklah, seterusnya ialah teori pembelajaran kognitivisme. Teori pembelajaran kognitivisme ini banyak menerangkan bagaimana faktor dalaman dan luaran diri seseorang mampu untuk mempengaruhi perkembangan ataupun proses mentalnya untuk menerima pembelajaran. Jadi di sini sebenarnya contoh mudahlah. Sekiranya kita semakin meningkat usia, sebenarnya proses mental kita adalah lebih efisien. Kita dapat menerima ilmu itu dengan lebih baik. Okey. Baiklah, seterusnya. Dapatan kajian terdahulu kami. Okey, baiklah. Terdapat dua kajian utama yang kami dapati dalam menghasilkan kajian kes ini. Yang pertama adalah kajian yang bertajuk pengaruh pendidikan asas vokasional terhadap kebolehkerjaan murid sekolah menengah harian di Sabah. Baiklah, dalam kajian ini saya rumuskan bahawa ia banyak menerangkan mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi kebolehkerjaan, contohnya seperti jantina,
bangsa dan sebagainya. Kemudian, untuk kajian yang kedua ialah faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan pendidikan khas, teknik dan vokasional untuk golongan kurang upaya di 3 buah politeknik. Baiklah, kajian ini agak menarik dan ianya sangat hampir dengan kajian yang kami lakukan. Ianya banyak menerangkan faktor yang mempengaruhi keberkesanan PTV kepada golongan yang berkelainan upaya. Baiklah, seperti yang kita tahu, bagi golongan yang normal, pendidikan di PTV ini boleh dikatakan sangat berkesan. Tapi bagaimana pula dengan golongan yang berkelainan upaya? Jadi, kajian ini telah menerangkan antara faktor-faktor yang boleh mempengaruhi kejayaan golongan kelainan upaya ini sekiranya mereka mengambil bidang PTV. Baiklah, seterusnya saya masuk kepada metodologi kajian yang telah kami lakukan. Baiklah, sampel untuk kajian kami ialah pelajar ataupun bekas pelajar daripada kolej vokasional. Kemudian tempat kajian. Tempat kajian ialah tempat tinggal bagi setiap ahli kumpulan, di mana saya tinggal di Perak, manakala Akil tinggal di Kelantan dan selepas ini saudara Reza menetap di Terengganu. Kaedah kajian kami ialah menggunakan soal selidik dan instrumen kajian yang kami gunakan adalah Google Form. Kami menggunakan soal selidik kerana pergerakan kita adalah terbatas kerana PKP sekarang ini disebabkan pandemik COVID-19 dan kami memilih untuk menggunakan instrumen Google Form kerana kami tidak dapat bertemu dengan responden secara berdepan. Jadi, Google Form adalah satu platform yang sangat baik untuk mendapatkan soalan selidik daripada ramai responden. Baiklah, batasan kajian seperti yang saya katakan tadi ialah pergerakan yang terbatas kerana terdapat negeri-negeri yang masih banjir dan juga seperti yang kita tahu seluruh negara kita sedang dilanda pandemik COVID-19. Dan antara batasan yang lain pula ialah responden yang menjawab soalan selidik yang telah kami sebarkan tidak mencapai apa yang kami harapkan. Ini tidak ramai. Jadi ini menyukarkan kami untuk melakukan kajian kes ini. Baiklah, untuk prosedur macam mana kami mengumpul data untuk kajian ini. Baiklah, yang pertama, segala soalan yang berkaitan dengan maklumat yang kami perlukan akan dihasilkan melalui perbincangan ahli kumpulan. Jadi kami telah melakukan beberapa kali mesyuarat sesama ahli untuk menentukan soalan yang kami perlu gunakan di dalam borang soal selidik kami nanti. Kemudian, borang soal selidik disunting menggunakan platform Google Form. Google Form ini digunakan kerana ini lebih mudah untuk diakses dan dijawab oleh responden yang kami cari. Borang soal selidik ini disebarkan kepada rakan-rakan terdekat yang pernah ataupun masih belajar di kolej vokasional. Jadi kami memilih untuk menyebarkan borang ini kepada rakan-rakan yang terdekat kerana seperti yang saya katakan tadi, batasan kami ialah pandemik COVID-19 ini. Jadi kami sukar untuk bergerak mencari sampel ataupun responden yang sepatutnya. Jadi kami memilih untuk meminta bantuan rakan-rakan kami dan Alhamdulillah kami berjaya juga untuk mendapatkan responden walaupun bilangannya tidak ramai. Kemudian, hasil dapatan kajian daripada soal selidik ini direkodkan supaya mudah untuk dirujuk untuk proses menganalisis data. Kemudian, kita masuk pada prosedur untuk menganalisis data. Baiklah, data diasingkan mengikut kategori tersendiri. Kategori yang kami maksudkan ataupun yang ada di dalam soal selidik kami ialah dari sudut demografi, iaitu bangsa, jantina, umur dan sebagainya. Kemudian, beberapa soalan mengenai ataupun yang berkaitan dengan analisa terhadap tahap keberkesanan sistem pendidikan vokasional terhadap pelajar-pelajarnya. Kemudian, data-data ini ataupun data-data yang diperoleh ini dikumpulkan di dalam jadual mengikut kategori masing-masing. Hal ini dilakukan supaya ianya jelas dapat dilihat untuk kita huraikan di dalam bentuk ayat semasa menganalisis data ini. Kemudian, chart tapai juga dihasilkan untuk melihat dengan lebih jelas perbezaan yang ada dalam setiap data bagi responden kami. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan pembentangan ini kepada saudara Farizalmi bin Johari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farizalmi bin Johari. Terima kasih kepada saudara Hisham atas pembentangan beliau sebentar tadi. Okey, saya akan membentangkan dapatan kajian daripada kajian kes yang kami telah lakukan yang bertajuk Tahap Keberkesanan Sistem Pendidikan Vokasional terhadap Pendidikan Vokasional.
Okey. Responden kami terdiri daripada 9 orang, iaitu dari jantina kita mendapat jantina lelaki sebanyak 8 orang, manakala perempuan sebanyak 1 orang. Manakala umur kalangan responden kami iaitu berlingkungan umur daripada 20 tahun sehingga 24 tahun. Kesemua daripada responden kami beragama Islam dan status diorang merupakan pelajar 5 responden, manakala bekas pelajar 4 responden. Responden kami terdiri daripada pelajar-pelajar dan juga bekas pelajar yang telah menuntut di college vocational. Soalan yang seterusnya, sebagai pelajar, sejauh manakah tahap kemahiran anda dalam bidang yang dipilih? Daripada keseluruhan 9 orang responden, responden yang mahir di dalam bidang kemahiran yang mereka ceburi ialah seramai 6 orang. Manakala bagi responden yang mempunyai kemahiran tahap sederhana mewakili 2 orang responden dan hanya 1 orang sahaja responden yang kurang mahir dalam bidang yang dipilih. Hal ini dikatakan demikian mungkin kerana yang kurang mahir itu tidak berminat di dalam bidang itu dan yang lain memang minat dalam bidang vocational yang dipilihnya. Soalan yang seterusnya kami menanyakan tentang faktor. Apakah faktor yang menyebabkan pendidikan vocational ini sangat berkesan? Daripada 9 responden yang kami dapat, 6 faktor yang kami dapat kenal pasti. Yang pertama iaitu responden kami mengatakan bahawa pendidikan vocational ini dapat mampu untuk berdikari sendiri. Hal ini mungkin kerana kebanyakan kerja amali yang dilakukan itu memulakan menggunakan tangan dan ia bermula daripada asas sehingga kepada kemahiran yang lagi tinggi. Selain itu, ianya juga disebabkan oleh sistem PDPC yang teratur dan juga mudah difahami. Selain itu, faktor seterusnya ialah lebih banyak latihan kemahiran dan teknikal berbanding latihan di dalam kelas. Faktor yang lain juga ialah faktor yang mendorong kecenderungan pelajar college vocational ke arah yang boleh menguasai kemahiran di dalam bidang pekerjaan dan keusahawanan. Faktor seterusnya ialah sesi amali dan pembelajaran. Dan juga yang terakhir, faktor dapat belajar hands-on. Soalan seterusnya ialah persediaan menubuhi alam pekerjaan selepas tamat pengajian. Bagi responden kami terdiri daripada 9 orang. Bagi responden yang bersedia untuk menepuhi alam pekerjaan selepas tamat pengajian mewakili 89%, iaitu 8 orang daripada 9 orang, manakala yang tidak bersedia pula 11%, iaitu 1 orang sahaja daripada 9 orang kalangan responden. Alasan yang diberikan tidak bersedia kerana responden tersebut berkata bahawa beliau masih lagi tidak yakin untuk bekerja pada waktu dan zaman di mana kita didedahkan dengan penularan wabak penyakit yang berbahaya, iaitu COVID-19. Soalan yang terakhir ialah, pada pendapat anda, adakah anda yakin bahawa pendidikan vocational ini mampu memberikan masa depan yang cerah kepada seseorang dalam bidang kemahiran? Daripada 9 orang responden, ada 6 jawapan yang dapat kami perolehi. Yang pertama iaitu, ya, kerana kemahiran ini sangat diperlukan pada masa kini. Responden kedua mengatakan bahawa saya yakin jikalau seorang pelajar itu ada minat yang mendalam tentang sesuatu kemahiran. Responden seterusnya mengatakan bahawa, ya, saya sangat yakin. Ia adalah kerana pada masa kini, suatu organisasi tersebut lebih cenderung memilih seseorang pekerja yang berkemahiran, berpengetahuan dan keterlatihan yang tinggi di dalam tugasan kerja yang diberikan. Manakala responden yang seterusnya cuma mengatakan insya-Allah, yakin dan tawakal.
responden seterusnya mengatakan ya, kemahiran yang diajar dapat digunakan untuk kehidupan harian suatu masa nanti. Dan yang terakhir, responden ini mendalihkan bahawa pendidikan ini mampu memberikan masa depan yang cerah dengan alasan mengatakan bahawa tidak, lambat lagi, banyak lagi IPT yang jauh lebih hebat, di mana dia mengatakan bahawa mungkin tahap pendidikan vocational pada tahap diploma sahaja, tetapi banyak lagi IPT dan IPT yang lain menawarkan kos-kos yang lagi hebat dalam bidang ijazah dan juga yang lagi tinggi PhD. Mungkin responden ini berasa tercabar dengan dirinya yang cuma mempunyai diploma. Sekian sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.